Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Khabar semuanya tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah baik. Okey. Hari ini adalah tajuk terakhir sebenarnya yang saya akan sampaikan, iaitu nota muka surat 35 dan 36. Ini adalah tajuk terakhir hari ini. So nanti baki ayat 27, 28, 29, 30 tu tak ada tajuk dah. Tinggal kita praktis, mahir dan mantapkan lagi. Tajuk-tajuk yang kita dah bincangkan. Okey. Ayat 26, muka surat 47. Saya bacakan dan kemudian tuan-tuan pun ikut bacaan saya. Ready semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ Sadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak tanya sikit hukum tajwid. Saya tinggal tanya je ya. Ada beberapa hukum yang sama. Hukum mim mati. Pertama pada awalam yahdi. Mim mati bertemu ya. Kemudian lahum kam. Mim mati bertemu kaf. Kemudian kam ahlakna. Mim mati bertemu alif. Di hujung sikit tu fi masakinihim, kalau dibaca terus fi masakinihim inna, mim mati bertemu alif lagi. Apa nama hukum ini tuan-tuan? Izhar halqi. Bukan izhar syafawi. Kalau izhar halqi itu nun mati Yang ini mim mati, dan kita tengok pada huruf mim itu kesemuanya bertanda mati di atasnya. Kalau mimnya tidak ada apa-apa tanda, kosong, itu perlu didengungkan. Iaitu yang terdapat pada perkataan min qablihim minal. Ada mim, lepas tu bertemu lagi dengan mim. Kita tengok mim yang pertama tu kosong atas dia. Kerana dimasukkan terus kepada minal kurun itu. Okey, apa nama hukumnya di situ? Idgham mutamathilain. Okey. Kemudian sebelumnya min qablihim, ada nun yang kosong juga di atasnya. Ini bermakna dia perlu dibaca dengung. Bertemu pula dengan huruf qaf. Namanya apa ni? Ikhfa hakiki. Ada tak hukum izhar halqi pada ayat ni? Ada, dekat mana? Ya, la ayatin afala. Tanwin bertemu dengan alif kalau kita tengok tanwin itu barisnya sama panjang. Kalau dia tak sama panjang, yang bawah tu terlebih sikit, tak selari, itu perlu didengungkan. Ini kita tengok la ayatin sama panjang baris duanya itu. Ini perlu dibaca dengan jelas. Ini namanya izhar halqi.
Okey, itu saja yang saya nak sentuh. Yang lain tu biasa-biasalah. Okey, kita pergi pula kepada terjemahan. Terjemahan yang pertama namanya apa tuan-tuan? Terjemahan harfiah, perkata, satu-satu. Yang pertama tu dah pernah jumpa beberapa kali sebelum ini dan dah dibincangkan pun tajuknya. Okey, maknanya apa tuan-tuan? Adakah maknanya adakah? Wa dan lam tidak yahdi dia memberi petunjuk lahum la kepada hum mereka. Kam berapa? Berapakah? Ahlakna kami telah binasakan min daripada qabli sebelum him mereka. Min dari al-qurun maksudnya yang asal ialah kurun-kurun, tetapi yang dimaksudkan adalah yang terdapat dalam kurun-kurun itu iaitu orang-orangnya, umat-umatnya. Okey, so kita akan ambil terjemahan umat-umat saja nanti ya. Yamshuna mereka berjalan fi di ataupun pada masa kini tempat-tempat peninggalan, tempat-tempat tinggal ataupun tempat yang dahulunya mereka tinggal dan sekarang dah jadi peninggalan lah, dah ditinggalkan pun ya. Him mereka. Inna sesungguhnya fi pada zalika itu ataupun hal yang demikian itu. La benar-benar ayatin ada tanda-tanda kebesaran. Makna asalnya yang di luar kurungan tu, tanda-tanda. Yang tuan-tuan lihat di awalnya ada perkataan ada, lepas tu di hujungnya ada tambah perkataan kebesaran dalam kurungan Ini sebagai memudahkan kita fahamlah. Itu ditambah untuk kita lebih tangkap dan dapat apa yang dimaksudkan tanda-tanda itu. Ada tanda-tanda kebesaran. Lagi sekali sama dengan yang dekat depan tadi, adakah fa maka la tidak yasmauna mereka mendengar. Ataupun dengar dekat sini maksudnya insaf. Okey? Dapat tuan-tuan? Agak panjang sikit ayatnya, insya-Allah boleh kita habiskan. Sebelum ni pun ada lagi ayat yang lebih panjang daripada ni, boleh mampu kita bincang habis pada satu pertemuan ini. Okey, saya bagi masa 2 minit, sila tengok balik, tangkap, ikat, sematkan di dada tuan-tuan ke semua perkataan yang ada pada ayat 26. Nanti di akhir pertemuan kita, kita buat sesi qiraah dan istima', diharapnya di situ lebih tangkap, lebih dapat. Okey, cuba semua. Kita akan buat kuis. Benar-benar. La yang dekat muka surat 47 tu kepada. La yang dekat muka surat 48 tu benar-benar.
Sudah? Banyak hari ni ayatnya, perkataannya. Okey. Sudah, selesai. Tutup dia tuan-tuan. Tutup dia. Okey, saya nak tanya perkataan yang mudah-mudah dulu. Perkataan wa dan min. Dari atau daripada. Fi. Pada ataupun di. Betul? Apa makna a? Apa makna him atau hum? Mereka. Betul. Apa makna la? La bukan la panjang la pendek saja. Huruf lam saja. Jadi dua kali la dalam ayat ni tapi kedua-duanya makna yang lain La yang pertama maknanya kepada. La yang kedua maknanya benar-benar. Ada juga la panjang. Tidak. Okey, bagus. Zalika itu, demikian itu ataupun makna asalnya itu saja. Apa makna inna? Apa makna lam? Tidak, betul. Lam maknanya tidak, Okey. Apa makna qabli? Sebelum. Apa makna fa? Maka. Okey. Yasma'una, perkataan terakhir sekali. Mereka mendengar ataupun maksud dengar tu insaflah. Macam kita tanya ke orang, kau ni tak dengar lagi ke? Insaflah. Maksudnya dengar tu insaf. Yamshuna. Mereka berjalan. Ayatin. Tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran. Apa makna ahlakna? Kami telah binasakan. Masa kini. Tempat-tempat tinggalan. Yahdi. Dia ada telah. Dia beri petunjuk. Itu sajalah. Ada satu lagi. Al-Qurun. Kurun-kurun ataupun maksudnya umat-umat. Okey, selesai. Kita melalui fasa terjemahan dan juga sebenarnya proses tambah vocab. Kita pergi kepada terjemahan mafhum muka surat 49. Dan adakah dia, yakni Muhammad, tidak memberi petunjuk kepada mereka? Berapa ramaikah kami telah binasakan orang-orang sebelum daripada mereka di kalangan umat-umat terdahulu. Mereka pergi berjalan ke tempat-tempat peninggalan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Okey, ayat ni tuan-tuan, ayat yang berbentuk soalan, tanya. Dan soalan yang diberikan itu bukanlah nak suruh kita jawab sangat pun, suruh kita fikir. Gunakan akal fikiran, kepandaian, kematangan, pengalaman, ilmu dan sebagainya untuk kita berfikir, menjawab dan menterjemahkan dalam tindak tanduk kehidupan dalam kehidupan kita inilah. Okey, pertamanya Allah tanya, dia iaitu Muhammad tu tak bagi petunjuk ke kepada mereka? Muhammad ni tak jalankan ke dakwah kepada umat yang ada pada ketika itu? Muhammad tak sampaikan ke dakwah kepada mereka? Jawapannya apa tuan-tuan? Tentu sekali lah sudah. Nabi cukup ke semuanya, pergi ke lorong-lorong, segala tugasan yang perlu dibuat dengan sepenuhnya, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nabi sifatnya tabligh, bukannya kitman. Tabligh maksudnya menyampaikan, dia sampaikan. Tidak ada langsung pun yang disembunyikan. Kitman lawan kepada tabligh. Tabligh menyampaikan, kitman menyembunyikan. Nabi menyampaikan dengan penuh kesungguhan, ikhlasnya dia, sayangnya kepada umatnya. Nabi dah jalankan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Tapi malang sekali ramai juga yang tidak lagi mahu mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Orang yang terdekat dengan Nabi sendiri pun, pakciknya Abu Talib pun masih tidak mahu mengikut dia. Walaupun dia membela Nabi Muhammad itu,
Tapi hidayah bukan milik dia, bukan milik Muhammad itu, milik Allah SWT. Kita hanya perlu berusaha dan menyampaikan. Di awal ayat ni Allah tanya, Nabi Muhammad ni tak sampaikan ke? Tak berikan petunjuk ke kepada mereka? Jawapannya, ya, sudah pun. Tinggal kita lah yang mengambil. Dah tahu apa yang Nabi bawa, dah lihat hadis-hadisnya, Al-Quran ini sendiri pun, Nabi dah sampaikan kepada kita, tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Kita dah dapat dan tinggal kita mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kam ahlakna min qablihim minal qurun. Berapa ramai yang telah kami binasakan sebelum ini. Sebelum daripada mereka, daripada kurun-kurun sebelum ini. Ramai sekali tuan-tuan. Berbeza dengan umat yang sebelum ini, mereka ditimpa azab ketika di bumi ini lagi. Ketika kehidupan di dunia ini lagi diberikan azab yang besar. Kita umat terakhir ini, Allah memakbulkan doa Nabi supaya tidak diberikan terus azab-azab. Sebelum ni kita boleh lihat kisah Nabi Nuh kan, banjir besar. Kisah Nabi Lut, hujan batu berapi sampai terbalik bumi. Macam-macam kisah-kisah Nabi terdahulu yang diazab. Itu maksudnya pada persoalan yang kedua ini, berapa ramai dah yang kami telah azab mereka. Kami dah binasakan kurun-kurun yang sebelum ini. Yamshuna fi masakinihim. Ada setengah umat manusia yang hidup sekarang ini pergi berjalan ke tempat-tempat umat-umat terdahulu itu. Macam kita sekarang ni lah, tuan-tuan pun mungkin pernah pergi ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu. Kita boleh lihat kesan-kesan bangunan-bangunan yang masih ada sehingga sekarang. Yang mana itu adalah tapak-tapak manusia yang dahulu tinggal. Kalau tuan-tuan pergi ke Bahrul Mayyit, di Jordan ada satu tempat namanya Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dikatakan di situlah tempatnya kaum Nabi Lut diberikan azab di atas muka bumi ini. Kita boleh lihat macam-macam kebesaran Allah SWT. Itulah yang sambungannya, inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya tempat-tempat peninggalan umat-umat terdahulu, tempat-tempat azab terdahulu ni, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Boleh kita lihat. Sebenarnya hukum pergi ke tempat-tempat sebegitu dibolehkan, diharuskan dengan syarat tujuan kita untuk mengambil iktibar. Kalau pergi suka-suka saja, hukumnya makruh sebenarnya. Afala yasmaun, maka adakah mereka tidak mendengar, tidak lagi insaf melihat apa yang telah didengari turun-temurun. Kisah-kisah umat terdahulu diazab ni tuan-tuan dah banyak dah diceritakan. Bukan pada kitab sejarah orang Islam saja, kitab sejarah orang-orang lain, bangsa lain, Kristian, Yahudi pun, mereka pun ada kisah-kisah itu. Jadi kita kalau ada masa, ada harta lebih sikit, pergilah berjalan tengok tempat-tempat tersebut. Mudahan kita dapat mengambil iktibar dan dapat menguatkan iman kita dan dapat insaf kembali balik kepada Allah SWT. Itu secara ringkasnya cerita pada ayat 26 hari ini. Boleh tuan-tuan? Okey. Baik. Tajuk yang saya nak bawa adalah berkaitan dengan dua jenis haraf yang dah pernah belajar pun sebelum ni. Cuma saya tambah lagi, perincikan lagi tentang fungsinya. Dah belajar pun, dah sebut pun tentang haraf nasab dan haraf jazam. Tapi masa tu kita cuma bincangkan secara dasar sahaja. Bincang permukaan, dia tak masuk ke dalam lagi. Hari ini saya akan perincikan lebih mendalam tentang fungsi haraf nasab dan juga fungsi haraf jazam. Okey. Seperti biasa tuan-tuan, apa yang perlu kita buat dulu sebelum kita nak bahaskan secara harfiah, sebelum kita nak masuk tajuk baru ni, apa yang patut kita buat dulu ni? Kira rangkap kan? Kita potong, kita kira-kiralah sikit. Semua masing-masing gunakan kemahiran, kepandaian dan kefahaman. Jangan bincang dulu, nanti bincang sama-sama dengan saya. Okey, sendiri-sendiri dulu. Tolong kira ada berapa cerita pendek dalam ayat ni. Ada berapa potongan cerita, ada berapa rangkap dalam ayat 26. Satu ayat mungkin satu rangkap. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Dia tak ada had pun sebenarnya. Ikut kita lah, kita jumpa berapa. Kita kira berapa jumpa, itulah dia mungkin jawapannya. Silakan semua.
Semualah. Ayat 26 ni kira dah semua. Boleh bantu dengan melihat terjemahan mafhum ya. Tengok terjemahan mafhum tu insya-Allah. Kat situ pun dah boleh potong. Tapi tengok jugalah pada ayat ayat 26 tu sendiri. Maksud saya ayat Al-Quran itu, bahasa Arabnya. Tengok terjemahan mafhum. Di situ dapat membantu tuan-tuan untuk kira berapa cerita dia. Ingat rangkap adalah berkait dengan point, isi, point, isi. Kat situlah kita boleh tangkap menjadi satu rangkap. Berapa tuan-tuan? Soalannya. Wa afala yasma'un tu tak masuk dalam terjemahan mafhum terlepaslah tu. Dia lari tu. Adalah sepatutnya adalah Wa afala yasma'un ni tak masuk dalam terjemahan mafhum ya. Mungkin ni cetakan lama ni, yang cetakan baru dah ada dah. Ni cetakan lama. Sepatutnya terjemahan tu ada sambung lagi, maka adakah mereka tidak mendengar? Ada sambungan lagi tu. So berapa tuan-tuan? Saya nak dengar nombor ni berapa? 5. Okey, ada satu jawapan yang kita dengar 5. Yang lain? Sama juga 5. 5 juga. Ada tak jawapan lain? Selalu berbalah 2, 3, 4 berbalah. Hari ni semua satu hati Ke sebab apa ni dah ada tubuh kabinet, semua bersatu hati. Dah tubuh kerajaan baru ni dah ada menteri dan timbalannya. Semua dah macam bersatulah Contoh apa hari ni pun jadi kabinet 5 semua tak ada yang nak berlawanan ke? 6 ada 6. Ataupun kurang sikit 4 ada ke? Wah, ini semua satu satu pengalaman baru saya jumpa ni hari ni. Biasanya mesti ada perbalahan. Hari ni nampaknya bersatu hati, alhamdulillah. Okey, betul ke 5 tuan-tuan? Yang pertamanya mana? Daripada awalam sampai mana? Sampai mana? Awalam yahdilahum. Ya betul. Itu satu Okey. Settle. Satu. Yang kedua, kam ahlakna min qablihim minal qurun. Sampai situ Itu yang kedua. Yang ketiga, yamshuna fi masakinihim. Yang ketiga. Yang keempat, inna fi dzalika laayatin. Dan yang terakhir tu yang kelima lah. Jadi betul lah hari ni Masya-Allah, hebat, bagus tuan-tuan semua. Yang macam inilah yang kita nakkan. Mudahan dikekalkan prestasi yang bagus ini. Nanti ayat 27, 28, 29, 30 pun kalau boleh tak ada yang confuse nak kira berapa rangkap tu. Betul lah kalau kita tengok balik cerita pada setiap rangkap yang kita potong tu, memang betul. Itu satu poin. Poin yang pertama Allah tanya, adakah dia Muhammad itu tidak memberi petunjuk kepada mereka? Itu satu soalan kan tentang memberi petunjuk. Okey. Cerita yang kedua Allah bertanya, berapa ramai dah yang kami dah binasakan umat-umat terdahulu ni? Sama tak dengan poin pertama tadi? Beri petunjuk dengan membinasakan. Lain kan? So ini tadi rangkap pertama, yang ni pula rangkap kedua. Cerita yang ketiga. Mereka yang pertama ni adalah orang-orang yang hidup sekarang ni. Kita pun termasuk juga. Berjalan ke tempat-tempat peninggalan mereka. Maksudnya mereka yang dah meninggal. Mereka yang diazab tu. Ini cerita lain pula. Cerita tentang pergi ziarah, pergi jauhlah. Pergi merantau, pergi mengembara, pergi tengok tempat-tempat yang ada kebesaran.
Kemudian cerita yang seterusnya, Allah kata pada tempat-tempat itu, pada hal demikian itu ada tanda-tanda kebesaran. Ni dah poin lain pula ya. Betul dah tuan potong tadi. Dan yang terakhir tu tanya lagi, adakah mereka ni tak insaf lagi? Kita lah kalau kita dah pergi kat tempat-tempat tu semua, yang kita tahu ada tanda-tanda kebesaran, kita dah fikir, kita dah melalui, dah merasai kesemuanya itu, pengalaman bergambar dan sebagainya, tapi tak ambil iktibar. Rugilah kita. Seeloknya, daripada persoalan yang ditujukan kepada kita tu, adakah mereka tidak mendengar, tidak insaf, sepatutnya kita insaf dan dengar apa yang telah diceritakan kepada kita. Okey, so betul 5 rangkap pada ayat 26. Syabas. Tepuk tangan sikit tuan-tuan. Tahniah semua. Okey. Okey, mari kita bincangkan rangkap yang pertama. Kita bincangkan satu-satu. Yang pertama, awalam yahdi lahum. Ini dia, rangkap yang pertama. Bila kita dah potong rangkap ni tuan-tuan, kita nak buat apa pula? Cari maklumat dia. Jangan. Namakan dulu. Lepas tu baru kita tentukan maklumatnya. Okey, namakan. Apa namanya ni? Nak bagi nama apa? Rangkap jeng jeng jeng. Rangkap apa? Rangkap fi'il. Ke rangkap isim? Rangkap fi'il ke rangkap isim? Rangkap inna boleh ke rangkap inna? Mana ada inna? Tak ada. Rangkap kana? Tak ada kana pun. Sama ada rangkap isim ataupun fi'il. So yang kita jumpa dulu isim ke fi'il tuan-tuan? Ni kalimah apa? Haraf pening. Isim pening. Tak ada ya? Dia istifham, betul? Tapi confuse dekat situ. Haraf istifham ke isim istifham? Nak senang, buka je lah buku nota ni. Pergi tengok tuan-tuan. Buka muka surat 12. Dekat situ ada jawapan dia. Isim istifham ke haraf istifham? So, A adalah haraf. Bila haraf kita ambil tak? Kita tak ambil untuk menamakan dia sebagai rangkap. So, kita pangkah je lah dia. Kita cuma menamakan dia haraf istifham. Okey, kemudian kalimah huwa. Haraf ataf tapi kita tak ambil juga tuan-tuan dia tetap ada peranan dia untuk sambung tapi tidak diambil untuk namakan rangkap ni. Kita tolak, wa pun kita tolak. Yang kita ambil mana? Lam. Lam ambil tak? Lam pun tak ambil sebab lam adalah dia haraf jazam. Segala haraf kita tolak tuan-tuan. Tolak dia. Tak ambil. Nak namakan, tak ambil haraf. Yang kita ambil, isim ataupun fi'il. Kalau haraf sekalipun, haraf itu adalah haraf taukid, iaitu kalimah inna. Baru kita ambil namakan rangkap inna. So, 3 kalimah kita tolak tepi tuan-tuan. Haraf istifham, haraf ataf, haraf jazam. So, kita jumpa pula kalimah yahdi. Apa makna yahdi? Apa makna? Daripada makna tuan-tuan dapatkan tadi tu, isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. So boleh ambil tak kalimah ni nak namakan rangkap? Boleh. So kita namakan rangkap apa? Rangkap fi'il. RF. Senang. Kalau rangkap isim saya tulis RI. Kalau rangkap kana, R kana. Kalau rangkap inna, R titik inna. Kalau RF ni maksudnya rangkap kana lah Okey, so kita dah jumpa dah kalimah yang pertama. Pada kalimah yahdi, fi'il mudhari' di sinilah kita ambil dia, kita namakan rangkap fi'il. Okey, macam biasalah tuan-tuan. Bila jumpa kalimah fi'il ataupun rangkap fi'il, maklumat yang perlu dicari, ini bukan perkara baru sebenarnya, dah lama kita buat. Selalu kita amalkan setiap minggu berjumpa kalimah fi'il. Memang perkara sama je lah yang kita buat. Apa dia yang kita buat tuan-tuan? Cari dhamir, cari fa'il. Dhamir dulu baru cari fa'il. Kalau tak ada fa'il yang jelas, dhamir itu sendirilah yang jadi fa'il. Kalau dah ada fa'il yang jelas, perkataan yang jelas itulah fa'il. Sekarang ni tuan-tuan, cari dhamirnya dulu.
Jumpa domir huwa. Macam mana jumpa huwa? Dimula dengan ya, betul? Itu tanda dia. Dan kalau nak senang daripada terjemahan tadi tu pun, ambil je perkataan dia tu, tahu dah huwa dekat situ. Siapa huwa? Siapa dia ni tuan-tuan? Ada tak disebut jelas selepas Yahdi? So, apa jadi? Huwa inilah yang jadi fa'il. Boleh? Maf'ul ada tak tuan-tuan? Maf'ul. Tak ada. Habis tu lahum ni. Lahum ni apa kita nak panggil dia tuan-tuan? Inilah yang kita panggil jar wa majrur. Jar wa majrur peranan dia apa? Fungsinya untuk apa tuan-tuan? Keterangan. Sekarang ni rangkap dah lengkap belum maklumat dia? Ada fi'il dan fa'il. Dah lengkap belum tuan-tuan? Dah. Dah ada, dah lengkap dah. So, apa yang kita lihat di sini jar wa majrur sebagai tambahan keterangan saja. Ini tambahan dia. Tuan-tuan, jar wa majrur ni sebenarnya duduk asal dia dekat mana? Dekat belakang. Ini dekat belakang ke dekat depan ni? Ini memang dekat belakang. So, dia duduk di tempat yang asal. Dia bukan duduk tempat yang dia selalu suka menjelit tengah ataupun pergi depan. Ini memang tempat asal dia jar wa majrur. Boleh setakat ni tuan-tuan? Senang je kan rangkap yang pertama ni? Tak ada apa susah pun kan? Cuma di sini saya nak tambah penerangan tentang fungsi haraf jazam. Mana haraf jazam tadi tuan-tuan? Ini kalimah lam. Kalimah lam ini haraf jazam, jadi saya nak perincikan maklumat. Haraf jazam ini tentang fungsinya. Tuan-tuan boleh buka muka surat, nota muka surat 35. Pembahasan rangkap dah selesai. Dah selesai. Haraf istifham, haraf ataf, haraf jazam. Yahdi fi'il mudhari' dhamirnya huwa jadi fa'il. La haraf jar, hum ni ba'da haraf jar ataupun kita ringkaskan saja jar wa majrur. Dah habis dah perbincangan rangkap yang pertama. So sekarang ni saya nak perincikan fungsi daripada haraf jazam. Tuan-tuan, haraf jazam tu haraf apa sebenarnya? Haraf baris mati. Fungsi ni untuk apa? Tuan-tuan boleh tengok juga muka surat 35 dengan tajuk haraf jazam itu sendiri muka surat 32. Buka dua-dua muka surat tu. 32 dengan 35. Ni saya nak perincikan, nak tambah lagi keterangan tentang haraf jazam. Okey, cuba semua sebutkan pada saya fungsi pertama haraf jazam. Baris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Fungsi yang kedua, membuang nun pada fi'il mudhari'. Dan fungsi yang ketiga, membuang haraf illah pada fi'il mudhari'. Okey, saya nak padam ni boleh? Saya nak tulis macam mana fungsi ketiga-tiganya itu sekali. Okey, tajuk kita fungsi haraf jazam. Okey, dia ada berapa fungsi tadi? 3. Ini fungsi pertama dia. Ini fungsi kedua. Dan di sini fungsi yang ketiga. Okey, fungsi yang pertama apa dia tuan-tuan? Membaris matikan. Okey, tuan-tuan, fungsi yang pertama dia kata membaris matikan. Bermakna daripada fi'il mudhari' yang asalnya hujungnya baris depan. Fi'il mudhari' yang hujung baris depan saja boleh ditukar kepada mati. Okay, sambil tu tuan-tuan boleh tengok juga diagram ni. Jadual di belakang. Perasan tak? Cuba tengok daripada atas sampai bawah. Fi'il mudhari' ada beberapa domir sahaja yang hujungnya baris depan. Nampak tak tuan-tuan? Cuba sebutkan fi'il mudhari' domirnya. Sebut domir bagi fi'il mudhari' yang hujungnya berbaris depan. Huwa, hiya, anta, ana dengan nahnu. Hanya fi'il-fi'il ini sahaja yang terlibat kepada fungsi yang pertama.
Kita kata fungsi pertama dia nak bariskan mati. Bermakna daripada yang hujungnya baris depan lah ditukar kepada baris mati. Okey, fungsi yang kedua. Sebutkan tuan-tuan. Okey. Yang terlibat kepada fungsi yang kedua ini pula ialah fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif nun yang bunyinya ani ataupun yang berakhir dengan waw nun bunyinya una ataupun yang berakhir dengan ya nun bunyinya ina. Fi'il-fi'il mudhari' yang berakhir dengan bunyi-bunyi begini sahaja yang ditukar kepada ataupun dibuang nunnya. Daripada asalnya ni sekarang dah jadi apa? A sahaja. Ni-nya hilang. Kenapa buang? Sebab haraf jazam punya fungsi yang membuang. Yang una dia akan jadi u sahaja. Tapi untuk u ni special sikit dia letak alif. Kalau buang nun dia letak alif macam ni. Tapi tak ada apa-apa sebenarnya. Ini simbol sahaja. Kebiasaan dalam penulisan akan diletak alif begini. Kalau ina ada haraf jazam sebelumnya dia akan jadi i sahaja. Na-nya dah hilang. So yang dikatakan fungsi kedua haraf jazam membuang nun yang terlibat adalah fi'il mudhari' yang berakhir dengan bunyi-bunyi seperti ini. Ni hujungnya nun, una hujungnya nun, ina pun hujungnya nun. Nanti kita tengok contohnya. Dan fungsi yang ketiga apa dia tuan-tuan? Membuang haraf illah. Ini kes special lah. Special case. Ada sesetengah fi'il yang memakai haraf illah. Jadi bila dia jadi fi'il mudhari' pun haraf illah tu ada. Jadi fi'il-fi'il yang ada haraf illah di hujung, maka bila masuk saja haraf jazam, haraf illah tu buang semua. Kita akan jumpa fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif. Alifnya sama ada alif begini ataupun alif yang begini. Alif lah ni. Ataupun yang berakhir dengan waw. Dan ada juga yang berakhir dengan ya. Ini kira haraf illah lah ni hujungnya ni. Alif, waw, ya. Kesemua fi'il mudhari' yang berakhir dengan haraf-haraf illah, maka bila ada saja haraf jazam, dia buang semua haraf illah tu. Yang mana tadi ada alif yang tinggal huruf sebelumnya yang berbaris atas saja, dah tak ada dah alif. Yang waw sebelumnya baris depan, yang tinggal adalah baris depan tu saja, wawnya dah hilang. Manakala yang berakhir dengan ya, dia akan jadi baris bawah saja, ya-nya dah hilang. Contoh, kita pergi ke sana balik. Kita pergi ke contoh yang pertama. Yang saya bagi di situ ialah perkataan yadhhabu dan juga perkataan tadrusu. Yadhhabu hujung baris apa tuan-tuan? Depan. Tadrusu pun hujungnya baris depan. Kita tengok sama-sama. Fi'il ini dimasuki haraf jazam sebelumnya. Apa yang terjadi ialah yang berbaris depan ini ditukar kepada baris mati. Okey? Tahu tak mana yadhhabu dengan tadrusu ni? Yadhhabu maksudnya apa? Dia pergi. Yadhhabu dia pergi. Tadrusu engkau belajar. Boleh tuan-tuan? Yadhhabu maksudnya dia pergi. Tadrusu maksudnya engkau belajar. Yadhhabu dan juga tadrusu ni kosong. Sebelumnya tidak ada haraf jazam. Ini adalah bunyi yang original dia. Tetapi bila dimasuki haraf jazam iaitu kalimahnya ialah lam. Saya masukkan kalimah lam. Lam ni adalah haraf jazam. Maka daripada yadhhabu tadi dia dah jadi yadhhab. Manakala tadrusu dia jadi tadrus. Yang ini tadi depan, sekarang dah jadi mati. Tadi tadrusu baris depan, bila ada lam jadi tadrus sahaja, dah jadi mati. Boleh tuan-tuan?
Ini fungsi pertama haraf jazam. Di sini tak bolehlah kita kata dia nak buang nun. Mana ada nun? Boleh tak kita kata fungsi pertama ni pada kalimah yazhabu berpindah pula menjadi lam yazhab. Kita kata fungsinya dia buang nun. Tak adalah Dia tak ada nun pun. Dia cuma mematikan sahaja. Boleh setakat ni? Okey. Boleh teruskan lagi. Fungsi yang kedua dia buang nun. Ini adalah fi'il-fi'il yang perlu saya bagi contohnya. Fi'il yang berakhir dengan waw nun, alif nun ataupun ya nun. Contohnya yakhrujani, yaqra'una dan juga taktubina. Okey, tengok yakhrujani ada ani. Yaqra'una ada una. Taktubina ada ina. Kesemua fi'il ini berakhir dengan huruf nun. Bila masuk sahaja haraf-haraf jazam sebelumnya, saya masukkan haraf yang sama, iaitu kalimah lam. Maka apa yang terjadi ialah nun itu dibuang. Senang je nak buang nun. Daripada yakhrujani jadi yakhruja sahaja. Yaqra'una jadi yaqra'u sahaja. Taktubina pula jadi lam taktubi sahaja. Mana pergi huruf nun ni? Asalnya yakhrujani. Mana pergi dia tuan? Dah hilang pangkah dia. Tak boleh ada. Dia boleh lam yakhruja sahaja. Nun dah tak boleh ada. Nun tak boleh ada. Nun tak boleh ada. Kenapa? Itulah fungsi daripada haraf jazam. Dia perlu buang nun itu. Okey, maknanya yakhruja, mereka berdua keluar. Yaqra'una, mereka ini bukan berdua, mereka saja. Mereka membaca. Taktubina, engkau perempuan menulis, betul. Menulis. Okey, yakhrujani, mereka berdua keluar. Yaqra'una, mereka membaca. Taktubina, engkau perempuan menulis. Fi'il-fi'il ini berakhir dengan huruf nun. Maka bila masuk saja haraf jazam, apa yang perlu dilakukan adalah buang nun itu. Itu kuasa veto dia tuan-tuan. Tak boleh dipertikaikan dan tak boleh nak bersedih sangat. Alah, nunnya kena buang lah. Tak payah tuan-tuan. Itulah dia punya kerja. Ikutkan saja. Okey. Yang terakhir pula, ini special case kalau fi'il itu berakhir dengan haraf illah. Maka apa yang terjadi ialah haraf illah tu dibuang. Sebab haraf jazam ni tuan-tuan, dia haraf baris mati. Dia nak mematikan. Kerja dia bunuh je tuan-tuan. Yang depan ni. Baris depan tu kan ada bulat, lepas tu ekor kan. Dia potong ekor dia. Tinggal kepala je kat atas. Tengok. Yang ada nun, dia pancung terus nun tu. Lesap dia. Yang ada haraf illah, cara dia bunuh haraf illah tu, dia potong, sembelih je tuan-tuan. Tak tinggal sehelai ataupun tak tinggal dia punya kesan langsung. Boleh? Tengok Contohnya ialah perkataan yakhsha. Perkataan yakhsha berakhir dengan alif. 1, 2, 3. Okey. Yakhsha berakhir dengan alif kecil. Haraf illah lah tu. Alif Yakhsha maksudnya dia takut. Kemudian saya ada fi'il yad'u. Dia berakhir dengan waw. Maksudnya dia berdoa. Dan saya ada perkataan yahdi. Ini yang tadi yang kita jumpa dalam ayat tadi. Asalnya ialah yahdi. Maksudnya dia beri petunjuk.
Apa jadi bila masuk haraf jazam? Kesemua haraf illah ini dipancung, tuan-tuan. Saya letak dulu haraf jazamnya iaitu lam. Yang terjadi pada kalimah yakhsha ialah alif itu dibuang, yang tinggal adalah huruf shin sahaja berbaris atas. Kalau tadi dibaca panjang, dua harkat. Yakhsha. Di sini lam yakhsha. Pendek saja. Di sini kita baca panjang. Yad'u. Sekarang dia dah jadi apa? Lam yad'u sahaja. Wawnya mana? Dah buang. Di sini kita baca yahdi panjang. Bila masuk lam, dia jadi lam yahdi sahaja. Inilah yang berlaku pada rangkap pertama tadi yang kita jumpa perkataan lam yahdi. Asalnya ada alif tapi dibuang. Ada waw dibuang. Ada ya dibuang. Kenapa? Inilah fungsi haraf jazam. Boleh, tuan-tuan? Sama. Bahasa percakapan, bahasa Al-Quran pun semua sama. Ya, tapi kalau dalam percakapan dia tak nampak. Kadang-kadang tak dibuat pun hilang alif ke tak ada. Bahasa percakapan ni dia lebih longgar sedikit. Dia belasah je cakap betul tak betul. Sebab kalau kita bercakap sendiri dalam perbualan kita, kita bukan ikut pun tata bahasa Melayu kita sangat. Betul tak? Masa pasar kita belasah je, tak ikut pun tata bahasa Melayu kan. Tak ada pun kita punya susunan yang betul tu, kita belasah cakap. Sabalah dalam bahasa Arab. Yang bercakap ni, kadang dia tak ikut sangat grammar, nahu dia langgar je. Tapi ini kita belajar pada teks, lagi pada Al-Quran. So memang inilah yang betulnya, inilah yang sebetulnya. Okey, boleh setakat ni? Tentang haruf jazam? Okey, saya bagi masa 2 minit. Sila beri bantuan kepada kawan-kawan, tolong saling membantu, saling mengingatkan balik, perkukuhkan balik, bagi penerangan kepada kawan-kawan di sebelah, tuan-tuan, tentang apa yang kita bincangkan di depan ini. Silakan. Haraf jazam je. Haraf jazam je. Okey, kita sambung boleh. Saya nak terus bawa penerangan haraf nasab. Walaupun pada ayat ni tak ada pun haraf nasab, tapi kita dah belajar pun tentang haraf nasab ni. Dan fungsi untuk haraf nasab, dia lebih kurang macam fungsi haraf jazam. Dia cuma kurang sikit je. Haraf jazam, dia very powerful, tuan-tuan. Dia very power, sampai ada 3 fungsi dia. Haraf nasab, kurang sikit. Dan dia taklah berapa power sangat macam haraf jazam. Tapi lebih kurang. Okey. Buka nota haraf nasab, tuan-tuan. Dulu masa muka surat 4. Awal-awal dulu kita jumpa dia. Muka surat 4. Dengan pasangannya muka surat 36. Muka surat 4 dan 36. Okey, tengok di situ. Apakah fungsi haraf nasab? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Yang kedua, membuang nun pada fi'il mudhari'. Okey, kalimah yang saya bagi itu ada 2 je, iaitu yang pertama an, yang kedua li. Tapi pada contoh muka surat 36, di situ saya memberi contoh untuk haraf nasab, saya letak kalimah yang baru sebenarnya, iaitu kalimah lan. Lan maksudnya tidak juga. Lam tadi tidak kan? Tapi bunyi dia mim hujung tu, itu haraf jazam. Yang ini lan, bunyi huruf hujungnya nun, ini haraf nasab. Maknanya lebih kurang saja. Okey, jadi saya nak bawa pula penerangan tentang fungsi haraf nasab. Saya tukar je, senang. Fungsi haraf nasab ada berapa? 2 saja. So dia tak ada fungsi yang ketiga ni. Okey, fungsi yang pertama dia apa? Membaris ataskan fi'il mudhari'. Bermakna sama juga macam ni, dia mengubah daripada fi'il mudhari' yang berbaris depan,
dia tukar kepada baris atas. Saya tukar kalimah lam itu kepada haraf nasabnya iaitu lan. Saya tukar lam kepada lan. Ini haraf nasab. Okey, daripada asalnya yadhhabu, dia dah bertukar pula bila masuk lan jadi lan yadhhaba. Nampak tak? Beza tak dengan haraf nasab tadi? Tadi mati, yang ini atas. Yadhhabu asal, bila masuk lan jadi lan yadhhaba. Kenapa atas? Ini kan haraf nasab. Dia membaris ataskan. Dia nak bariskan atas ni tuan-tuan, bagi fi'il mudhari' yang berakhir dengan baris depan. Barulah dia tukar baris atas. Sama juga, tadrusu bila masuk lan, jadi lan tadrusa. Boleh? Okey tak? Fungsi kedua haraf nasab sama macam fungsi kedua haraf jazam tadi. Sama je. Cuma kena tukarlah dekat sini. Kalau kat sini lam haraf jazam, saya tukar lan pula. Jadikan haraf nasab. Sama, dia akan buat apa tuan-tuan? Dia buang nun. Yakhrujani. Bila masuk lan, haraf nasab jadi lan. Yakhruja sahaja. Nun dia tak ada. Asalnya yakra'una. Bila masuk haraf nasab iaitu lan jadi apa? Yakra'u sahaja. Dan taktubina bila masuk lan jadi taktubi sahaja. Sama tak macam haraf jazam tadi? Sama, sejibik tuan-tuan. Yang bezanya sikit pada fungsi yang ketiga ni. Kalau haraf jazam dia dianggap fungsi ketiga, tetapi untuk haraf nasab tengok baik tuan-tuan. Okey, ada juga sama macam tadilah fi'il mudhari' yang berakhir dengan haraf-haraf illah. Berakhir dengan alif, berakhir dengan waw, berakhir dengan ya. Cumanya haraf nasab ni dia beza sikit. Untuk yang berakhir dengan alif, haraf nasab dia tidak mampu membuat apa-apa. Dia hanya kekalkan sahaja alif itu. Tetapi tidak untuk yang berakhir dengan waw dan berakhir dengan ya. Dia akan buat apa tuan-tuan? Dia akan bariskan atas juga. Seperti fungsi yang pertama tadi. Kalau yang berakhir dengan ya pun dia akan bariskan atas juga. So apa jadi? Kita tengok saya tukar dulu lam ini kepada haraf nasab iaitu lan. Saya tukar lan, lan dan juga lan. Okey, tengok sini tuan-tuan. Fi'ilnya yakhsha, bila masuk lan, dia tak ubah apa-apa pun tuan-tuan. Dia sama sahaja, tetap menjadi yakhsha juga. Ada ubah apa-apa tak? Tak. Maknanya dekat sini, haraf nasab dia tidak buat kerja apa-apa. Tak buat kerja apa pun tuan-tuan. Sama saja. Kalau haraf jazam tadi, dia buang haraf illah. Untuk haraf nasab, daripada yakhsha masuk lan, yakhsha juga. Tak buat apa-apa. Okey, kalau yad'u, dia boleh buat. Dia buat macam fungsi pertama dia. Sebab rasanya dekat sini bagi dia lah. Tidak ada kepayahan pun nak membariskan atas itu. Daripada yad'u, sekarang jadi apa tuan-tuan? Yad'u. Yad'uwa. Ini samalah macam fungsi pertama sana. Perkataan yahdi, bila masuk haraf nasab, dia jadi lan yahdiya. Ini sama juga macam fungsi yang pertama di sana. So, fungsi haraf nasab hanya ada dua saja tuan-tuan. Dia tukar kepada baris atas ataupun dia buang nun. Yang dekat fi'il yang ada haraf illah, kalau illahnya alif, dia tak buat apa-apa. Kalau illahnya waw ataupun ya, dia boleh buat seperti fungsi yang pertama, dia tolong ataskan. Ini pula tajuk seterusnya saya bawa tentang fungsi haraf nasab. Boleh tuan-tuan? Okey, kita berehat dan ketika waktu rehat ini, tuan-tuan sambung terus aktiviti tadi.
Memberi penjelasan, penerangan kepada kawan-kawan, bantu sama antara satu sama lain. Ini menjadikan tuan-tuan sendiri semakin ingat dan semakin faham bila tuan menyebutnya sendiri. Okey, silakan. Wallahu taala alam, rehat. Okey, dah selesai tadi kita bincangkan tajuk yang terakhir untuk peringkat asas nahwu. Kita dah bincangkan haraf fungsi, haraf jazam dan juga fungsi haraf nasab. Okey, sebenarnya kita bukanlah selalu sangat pun jumpa dengan haraf nasab dan haraf jazam ni, tapi ini sebagai persediaan akan datang kalau kita jumpa kita tahu. Dan dalam banyak-banyak haraf ni tuan-tuan, dua haraf ni saja yang paling banyak fungsi lah ataupun yang paling susah sikit lah. Kalau haraf ataf senang je. Haraf taukid senang je nak tegaskan je nak. Ataf nak sambung cerita. Kalau haraf nafi je nak nafikan je. Haraf jar lebih sikit lah. Haraf jar dia berfungsi untuk membaris bawahkan isim selepasnya. Lepas tu ada fungsi kebersamaan antara jar dan ba'da haraf jar itu. Yang kita panggil jar wa majrur itu ada fungsi pula. Yang ni haraf nasab dan haraf jazam dia agak complicated sikit. Tapi insyaAllah bila sudah terangkan tadi, tuan-tuan dah faham dulu, tak apa. Ingat tak ingat tu lain cerita. Akan datang kalau jumpa lagi, kita ulang lagi. Itu perlunya kepada zikir, kelas, untuk kita perkukuhkan lagi ilmu kita. Okey, selesai tadi kita bincangkan rangkap yang pertama, kita pergi ke rangkap yang kedua boleh? Okey, apa bunyi rangkap yang kedua? Kam ahlakna min qablihim minal quruni. Okey, ini dia rangkap yang kedua kita. Apa namanya ni? Isim ke fi'il? Kita tengok. Yang kita jumpa dulu, apa dia? Isim ke fi'il? Okey, perkataan yang pertama tu ialah kam, betul tak? Kam ni maksudnya apa? Berapa? Isim ke fi'il? Dia juga adalah termasuk dalam kalimah tanya. Cuma yang ini bukan haraf. Kalau A di awal rangkap ayat pertama, rangkap pertama tadi, itu adalah haraf. Kita tolak tepi. Tapi kali ini kita jumpa isim, tuan-tuan. Ini adalah isim istifham. Betul tak? Isim istifham. So, kita jumpa isim. Boleh tak kita ambil kalimah ni, kita namakan rangkap ini? Boleh ke tak boleh? Boleh, tuan-tuan. So, ini adalah rangkap isim. Okey, rangkap isim kita nak cari berapa maklumat? Dua, iaitu yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Istilah Arabnya untuk subjek. Mubtada, predikat, khabar. So, mana dia mubtada'nya, tuan-tuan? Mana mubtada'nya? Kam ni lah, isim yang mula-mula tu lah yang kita panggil mubtada'. Tuan-tuan, mubtada' kena baris apa? Depan, tapi kam tak baris depan. Sebab dia mabni, kan? Semua isim-isim yang ada nama macam isim dhamir, isim syarat, isim isyarah. Yang ini isim istifham, isim tu dia ada gelaran dia, ada panggilannya. Isim-isim tersebut mabni. Mana boleh tuan-tuan tukar kepada kamu? Kam jadi kamu. Jadi bahasa Melayu pula dia. Kam saja. Dia adalah kebal, dia mabni, tak boleh berubah. Asasnya memang kita pegang mubtada' baris depan. Tapi kalau tak baris depan, reda je lah tuan-tuan. Terimalah. Ini hakikatnya dalam ilmu saraf ada yang disebut sebagai mabni. Kerana dia mabni lah, dia tak ikut peraturan baris depan tu. Dan mana pula khabarnya, tuan-tuan? Inilah yang baki ni semua khabar lah. Baki semuanya adalah khabar. Okey, khabar pula nak kena baris apa? Depan juga. Mubtada' dan khabar berkongsi baris asas yang sama, iaitu baris depan. Yang kita kata baris asas itu adalah kalau kalimahnya sebiji kalimah isim. Macam kam tu sebiji kalimah isim. Tapi dia ada mabni pula.
Jak ada cerita lain pula. So dia tak pakailah baris depan. Yang ini kita jumpa khabar je dalam bentuk ayat yang panjang. So tak nampaklah baris depan tu tuan-tuan. Kita kata khabar baris depan, so tak nampak. Mubtada baris depan pun tak nampak. Di sini tak ada tanda baris pun. Depan tu tak nampak langsung pada mubtada dan khabarnya. Boleh? Okey, mari kita bincangkan satu persatu perkataan yang terdapat dalam khabar. Okey, sebutkan kalimahnya apa dia? Ahlakna. Sebut semua. Lagi sekali. Okey, apa terjemahannya? Isim ke fi'il? Fi'il apa? Fi'il madhi. Macam biasalah tuan-tuan, tugas wajib jumpa fi'il, cari dulu dhamir. Apa dhamirnya? Pada kalimah ahlakna itu sendiri, di manakah tanda yang menunjukkan dhamir nahnu tu? Pada na di belakang itulah nahnu ni sebenarnya. Okey, siapa kami ni? Allah Subhanahu taala. Kami telah binasakan. Siapa yang binasakan? Allah lah. Tapi tidak disebut jelas tuan-tuan. Maka nahnu itu adalah fa'ilnya. Okey. Sekarang ni tuan-tuan. Mari kita buat latihan fi'il madhi. Boleh? Macam hari tu, tuan-tuan cari pasangan masing-masing. Bersebelahan. Dan kemudian kita buat latihan lah. Sebut dhamir, sebut fi'ilnya apa. Okey? Sebelum tu, mari kita sama-sama kembalikan perkataan ahlakna ini kepada sebutan yang pertama, dhamir huwa. Apa bunyinya? Buanglah na tu kan? Buang na tu kan? Lepas tu huwa, hujungnya kena baris apa? Kalau huwa, dhamir huwa, hujung kena baris atas. So, bila kita dah buang na, tinggal huruf kaf tu, bariskan atas. Jadilah ahlaka. Dah dapat dah sebutan pertama. Ahlaka tu maksudnya dia telah binasakan. Kita tukarlah dhamir-dhamir yang lain dengan sebutan fi'ilnya pun dah berubah ikut tambahan untuk dhamir tersebut. Silakan semua masing-masing sebelah menyebelah berkawan, cari kawan, cari pasangan. Sebut dhamir kemudian fi'ilnya. Dengan Malina pun boleh kat belakang tu. Hmm. Hmm. Nanti lagi panjang tu kan. Okey. Jadi fi'il ini kalau kita nak tukar kepada mudhari' boleh buat pula latihan fi'il mudhari'. Tapi tak apalah, nanti risau tak cukup masa pula. Ada masa nanti kita tengok yang boleh buat latihan mudhari' pula nanti. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita jumpa pasangan min qablihim dan juga minal qurun. Sebenarnya kalau ikutkan mubtada' khabarnya cukup dekat sini je. Berapa ramai dah kami binasakan? Dah faham dah ayatnya tu pun sebenarnya. Yang ini adalah tambahan-tambahan keterangan. Sebab apa saya kata tambahan tuan-tuan? Sebab adanya kalimah min. Dua-dua kalimah min dekat sini. Apa kalimah min ni? Haraf jar ni kenapa? Ada pasangannya yang kita panggil ma'dah haraf jar. Iaitu sejenis kalimah isim. Dan kemudian haraf jar bersama gandingan package je tu. Ma'dah haraf jar itu kita panggil nama dia apa? Jar wa majrur. Fungsinya untuk apa tuan-tuan? Keterangan. Sama ada keterangan utama ataupun keterangan tambahan. Kalau dalam rangkap ni maklumatnya dah ada,
Lepas tu ada lagi pula jar wa majrur, itu tambahan lah maknanya. Dia sebagai pelengkap penyedap rasa lagi. Kalau tak ada, itulah yang menjadi keterangan utamanya. Okey. Kemudian kita bincangkan ba'da haraf jar masing-masing untuk kalimah min yang ada ini. Okey, min yang pertama ni mana ba'da haraf jarnya? Qabli min yang kedua mana ba'da haraf jarnya? Al-quruni. Okey, ada perbezaan sedikit di sini tuan-tuan. Pada al-quruni dekat depannya pakai alif lam. Tetapi tidak pada qabli. Ada alif lam tak? Tak ada. Hujung pakai tanwin tak? Tak ada. So dekat sini apa jadi tuan-tuan? Dia jadi mudhaf. Sebab tu him tu sekali dalam jar wa majrur. Dia melekat sekali. Tak boleh kita pisahkan dia. Tak boleh kita kata min qabli tu yang jar wa majrur. Yang him tu nak kata apa pula? Dia sekali sebab dia mudhaf ilaih. Maknanya di sini tuan-tuan qabli pertama sekali dia jadi ba'da haraf jar. Kemudian yang kedua pula dia jadi mudhaf. Boleh tak macam ni? Boleh. So bila jadi mudhaf maka him jadilah mudhaf ilaih. Yang al-qurun ni dia tak jadi pun mudhaf. Sebab apa? Dia dah pakai alif lam, dia bersendiri sahaja. Dia tidak bersandar kepada kalimah yang lain. Boleh? Selesai. Kalau sudah saya nak refresh balik tentang tajuk yang kita sebenarnya jarang-jarang ulang dia. Saya rasa ini perlu untuk kita ulang. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Apakah panggilan bagi kalimah him? Isim, domir, muttasil. Betul. Apakah kalimah domir munfasil dia? Ini him kan? Domir muttasil. Tengok dalam jadual tuan-tuan. Apakah domir munfasilnya? Hum. Okey, tengok lagi. Kalimah hum domir munfasil. Apakah domir muttasilnya? Hum atau him. Dekat sini kenapa dia pakai him? Kenapa tak hum? Kaedah dia macam mana tuan-tuan? Formula dia. Tengok sebelum dia tu. Min qabli. Baris apa? Kalau baris bawah, maka dia akan pakai bunyi yang baris bawah. Him. Kalau qablu, barulah dia akan pakai hum. Qabluhum. Kalau qabla pun sama akan pakai hum. Oleh kerana sebelumnya baris bawah, maka yang paling dekat, paling sedap nak dibunyikan, ambil terus baris bawah. Min qablihim. Boleh? Jelas? Dapat tuan-tuan Okey. Tuan-tuan. Ya betul. Dia zaraf kemudian jadi mudhaf. Dia zaraf. Qabli ni zaraf. Lepas tu jadi mudhaf. Zaraf kebiasaannya akan jadi mudhaf. Sebab itulah him tu melekat dan jadi mudhaf ilaih. Okey, tuan-tuan perhatikan. Pada kedua-dua kalimah min. Apa yang beza? Min dan min. Apa yang bezanya tuan-tuan? Satu lagi mina. Yang ini min. Yang ini pun sepatutnya min. Kenapa jadi mina ni? Kenapa yang jadi baris atas ni apa hal tuan-tuan? Pertemuan dua baris mati. Sepatutnya min baris mati. Pada alif lam ni tuan-tuan pun ada baris mati. Bila mati bertemu dengan mati, boleh tak nak baca? Min tak boleh. Sebab itulah dihidupkan kepada baris atas untuk menyambungkan bacaan dia. Jadilah minal quruni. Itu je sebenarnya. Perkataan min kalau terpaksa dihidupkan baris memang dia atas. Memang dah kebiasaan dia macam tu. Dia tak akan ditukar kepada baris bawah. Minil kurun. Sedap tak? Minul kurun. Dia minal bersedap. Ini dah memang perkataan yang dikenali dengan baris atas. Kalau min nak terpaksa hidup baris, dia akan atas. Minal. Boleh Okey, selesai dah tu. Bincang rangkap yang kedua. Ada soalan tak?
Nak tanya apa-apa tak tuan-tuan? Tak adalah ya. Sedang je tu. Okay, kita pergi ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga pun senang juga. Tidaklah payah mana pun. Okey, bunyi ayatnya apa tuan-tuan? Rangkapnya apa? Yamshuna fi masakinihim. Okey. Sila namakan rangkap ini. Rangkap fi'il. Sebab apa? Sebab jumpa ni kalimah fi'il ni. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Macam biasa, cari domir. Domir apa tuan-tuan jumpa? Jumpa hum. Siapa hum ni? Orang-orang. Siapa orang-orang tu? Siapa yang boleh pergi berjalan? Kalau orang tu dah mati, boleh tak dia pergi berjalan? Dah mati tak bolehlah jalan tuan-tuan. Ni mereka pergi berjalan ni maksudnya orang yang hidup lah. Mereka tu orang-orang yang pengembara. Orang-orang yang pergi merantau, pergi menjelajah, pergi berziarah. Orang-orang yang hidup lah maknanya. Kalau orang tu dah mati, mana boleh pergi jalan? Cerita hantu je lah tu. Kita lah sebenarnya. Mereka ni termasuk kita lah. Okay? So, whom ni lah yang jadi sebab tak sebut pun siapa-siapa. Tak tahu pun sebenarnya siapa orangnya, kita lah. Okey. Dah jumpa dah fi'il dan juga fa'il. Sebenarnya tuan-tuan, rangkap ni dah sempurna dah pada yamshuna. Dah ada fi'il, fa'il dah cukup dah. Yang fi masakinihim ni kita panggil dia apa? Keterangan tambahan. Inilah dia yang kita panggil jar wa majrur. Mana dia haraf jarnya? Fi. Mana ba'da haraf jarnya? Masakini. Habis him kenapa kita tarik masuk sekali? Sebab dia package Fi masakini ni dia package. Yang masakini him ni pula dia package. Ini package dengan ini, yang ini package dengan ini. So tak boleh pisah. Dia memang sekali dah tu. Haraf jar mesti dengan ba'da haraf jar. Lepas tu ba'da haraf jar jadi mudhaf. Dia mengikat perlu kepada mudhaf ilaihnya. Dia seperti satulah. Okey, betul ke? Yang kita kata ba'da haraf jarnya kalimah masakini. Memang betul lah. Isim yang betul-betul terletak selepas haraf jar, itulah yang dipanggil ba'da haraf jar dan kita mesti yakin kalimah tu isim. Okey, betul ke? Isim. Apa maksud masakini? Tempat-tempat tinggal, tempat-tempat peninggalan. Isim lah tuan-tuan. Hujungnya baris apa? Bawah. Macam mana yang kita kata tadi dia mudhaf ni? Apa bukti dia mudhaf tuan-tuan? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan manakah mudhaf ilaihnya? Him. Dan him ini adalah sama dengan kalimah hum ataupun him. Tapi kat sini kenapa pakai him tuan-tuan? Sebab masa kini. Ni tu baris bawah. So alang-alang dah bawah, ikut dia baris bawah. Masa kini him. Tiba-tiba kalau nak naik ke depan pula, masa kini hum. Dia macam jauh. Masa kini him dah. Dekat terus je. Okey, siapakah mereka yang kedua ni? Dalam Yamshuna ada hum. Hum ni orang yang hidup pergi berjalan ke tempat-tempat peninggalan mereka. Ni hum juga. Siapa hum yang kedua ni? Orang terdahulu. Orang yang dah mati, orang yang dah dia tinggalkan tempat tu. Macam kalau tuan-tuan pergi dekat Mesir sana ada piramid kan. Pergi dekat Jordan ada tempat Nabi Lut punya kaum. Pergi di Turki ada tempat apa ni? Nabi Nuh, kapalnya ada dekat sana kan. Dan beberapa tempat-tempat yang lain, tempat-tempat peninggalan
Yang mana di situ kita akan mendapat iktibar sekiranya kita pergi dengan mencari iktibar lah. Kalau sekadar untuk bersukaria, bergambar, berselfie, tunjuk dekat Facebook, kenangan-kenangan saja, itu sajalah yang kita dapat. Tapi kita pergi dengan ditemani oleh seorang pemandu pelancong yang menceritakan sejarahnya di situ, yang bawa kita mengembara bersama dengan ilmu. So, saya rasa perjalanan yang sungguh bermanfaat. Lagi bagus kalau pergi tempat-tempat macam tu ada mutawifnya, ada pemandunya yang menceritakan. Kita ni bukan banyak baca sangat, bukan rajin mencari sangat. So kalau ada yang menceritakan, ter ter apa ni bermanfaatlah, bermaknalah kita punya perjalanan, pergi ke tempat-tempat macam tu. Okey, seterusnya, rangkap yang keempat. Pendek saja tapi perbahasannya agak rumit sedikit. Saya letak rangkap itu di hujung sini. Inna fi zalika la ayatin. Okey. Ini rangkap yang seterusnya ya. Apa nama rangkapnya tuan-tuan? Rangkap inna. Sebab ada inna ni. Ada inna, terang-terang ada inna. Okey, sekarang ni tuan-tuan. Inna tu semua tahulah haraf taukid. Inna haraf taukid. Okey. Kita nak cari apa dalam rangkap inna ni? Isim inna dan juga khabar inna. Kita nak cari yang pertama sekali adalah subjek inna itu. Benda yang nak diceritakan oleh inna itu. Yang kedua kita nak cari pula ceritanya. Subjek, predikat. Benda yang nak dicerita dan juga ceritanya. Dan tuan-tuan, isim inna dan khabar inna ni dia ada baris asasnya. Apakah baris asas untuk isim inna? Bila inna dia mesti ada isim inna, barisnya atas. Yang kedua, khabar inna, barisnya depan. Okey, sila tentukan mana isim inna, mana khabar inna. Yang ni dia agak rumit sikit. Okey, clue-nya. Tuan-tuan gunakan ilmu yang tuan-tuan dapat semasa perbincangan nota 33. Itu saja clue-nya. Gunakan nota 33, di situ clue untuk tuan-tuan jadikan itu panduan untuk menentukan maklumat dalam rangkap ni. Okey, sudah. Mana dia isim inna? Zalika. Okey. Mana khabar inna? Ayatin. Jawapannya tak betul. Tak betul, tuan-tuan. Zalika tu tuan-tuan tak boleh pisahkan dia dengan fi-nya. Tuan-tuan gunakan tak nota 33 tu? Gunakan tak? Jar wa majrur tu. Fi itu haraf jar. Dia datang package dengan ba'da haraf jar. So tuan-tuan, haraf jar ataupun senang kata jar wa majrur, dia ibarat sekali lah. Dia satulah. Tak boleh kita pisahkan fi dengan zalikanya. Tak boleh zalika tu sendiri. Fi zalika tu dah memang sekali. Sebab dia adalah pasangan jar wa majrur. Bila ada haraf jar, mesti ada ba'da haraf jar. Yang datang daripada jenis kalimah isim. Kita panggil jar wa majrur. Tak boleh dipisahkan. Dia sekali.
Tuan-tuan, kedudukan asal untuk jar wa majrur di mana? Di belakang. Bila tuan-tuan letak kedudukan asal dia di belakang, maka tuan-tuan akan dapat tentukan maklumat itu ikut turutan dia. Okay, bila kita letak fi zalika di belakang, tuan-tuan tinggal susun saja. Kita nak cari yang pertama sekali adalah isim inna. So, mana isim innanya? Bila kita letak fi zalika ini di belakang, kita letak je kat sini. So, la ayatin inilah yang kat depan. Ini dekat belakang. Lepas inna, kita nak cari isim inna. Mana dia isim innanya? Lepas inna kalimah apa? La ayatin. Sebab apa? Ini dah letak belakang, inilah yang kat depan. So, inilah dia isim inna. Mana khabarnya tuan-tuan? Dah dikedepankan tadi. Inilah dia khabar inna. Tak apalah, ambil je lah tuan-tuan. Terima je dulu. Proses belajar lagi, tak apa. Okey. Kita tengok balik baris asas untuk isim inna. Tuan-tuan, isim inna kena baris atas. Yang kita jumpa ni, kalimahnya ialah ayatin. La tu haraf taukid. Kita tak ambil lah dia. La tu dia nak menegaskan saja. La tu adalah haraf taukid. Itu sebagai nak menegaskan saja. Tak ambil lah dia. Yang kita tentukan isim inna ni adalah pada kalimah ayatin tu. Dia isim tak tuan-tuan? Isim inna mesti kalimah isim. Ayatin isim tak? Isim. Sebab apa saya tak katakan yang fi zalika itu adalah isim inna? Sebab dia bukan satu kalimah isim. Dia adalah gabungan jar wa majrur. Dia tak boleh dianggap satu isim. Yang satu isimnya adalah ayatin. Isim innanya. Okey tuan-tuan. Ayatin maksudnya apa? Terjemahan itu menunjukkan yang dia berganda. Dia menunjukkan kalimah jamak. Jamak apa? Ayatin. Ayatin. Apa tu? Namakan dia. Jamak muannas salim. Okey, nanti dulu. Relax dulu. Dia kena satu. Okey, ayatin adalah jamak muannas salim. Okey, tuan-tuan. Jamak muannas salim ni hujung dia ada berapa bunyi? 2. Yang pertama atun dengan atin. Itu kalau pakai tanwin lah. Kita ambil yang bunyi tanwin lah sebab memang dia pakai tanwin. Tuan-tuan. Sekarang ni posisi je tadi sebagai apa? Isim inna. Isim inna kena baris apa? Atas. Tapi jamak mu'annas salim ada ke baris atas? Dia ada atun dengan atin je. Dia ada atun dengan atin. So nak pakai atun ke nak pakai atin? Kenapa dia pakai atin tuan-tuan? Sebab dia isim inna lah dia kena baris bawah ni. Baris bawah ni adalah ganti kepada baris atas. Sebab jamak muannas salim dia tidak ada baris atas. Dia hanya ada atu depan dengan ati bawah. Kalau dia berada pada posisi baris depan, okay fine, ambil baris depan tu. Kalau dia berada pada posisi baris bawah, okay fine, ambil yang baris bawah. Tapi masalahnya kalau dia berada di tempat yang baris atas. Dia nak pilih yang mana? Atu ke ati? Kalau ikut formulanya tuan-tuan. Formulanya muka surat apa? Muka surat 27. Nota muka surat 27. Di situlah jawapan menerangkan tentang pilihan yang perlu dibuat bagi jamak muannas salim. Nak pakai atu ke nak pakai ati? Kalau dia berada di posisi baris depan, dia tak ada masalah nak bunyikan atun. Atun itu baris depan, tak ada masalah. Kalau dia berada di posisi baris bawah pun tak ada masalah pakai atin. Yang menjadi masalah adalah kalau dia baris atas. Jamak muannas salim ada baris atas tak tuan-tuan? Tak ada. So nak pakai atun ke atin? Mana yang lebih hampir kepada baris atas itu? Bagi orang Arab, atin itulah. Atin itu adalah untuk atas dan juga bawah.
Tengok balik formula ni tuan-tuan. Jamak muannas salim kalau atin ni untuk baris atas ataupun bawah. So tengok balik sini. Isim inna barisnya apa tuan-tuan? Atas. So ayatin ni isim inna tetapi dia memakai jamak muannas salim, ada tak atas? Yang ada antara atun ke atin? Kalau atas nak pakai atun ke atin? So atin. So atin inilah tanda dia sebagai isim inna. Posisinya baris atas tapi tak ada baris atas. Tin inilah yang menjadi bunyi yang paling dekat kepada atas. Faham tak ni? Isim isyarah, betul? Sebab kenapa zalika ni tak boleh kita ambil jadi isim inna? Sebab dia package dengan fi tu. Kalau kita ambil zalika tu saja menjadi isim innanya, seakan-akan kita pisahkan dengan pasangan dia haraf jar tu. Dia fi zalika ni dia dah macam sekali satu. Ni adalah jar wa majrur. Jar wa majrur Lagipun kita dah belajar tentang jar wa majrur, kedudukan asalnya di belakang. So kita kena letak kedudukan dia yang di tempat yang sebenar. Barulah kita tahu yang ayatin tu sebenarnya kat depan. Lepas inna, kita memang nak cari isim inna. Mana isim innanya? Ayatin itulah isim innanya. Sebab kita letak fi zalika di kedudukan asal, kita tahu ayatin tu yang dekat depan, nak cari isim inna dah jumpa dah. Ayatin itulah isim innanya. Mungkin menjadi masalah tuan-tuan sebab nak cari isim inna baris atas, tak ada baris atas. Kerana di sini masalahnya adalah dipakai kalimah jamak muannas salim. Ia memang tak ada baris atas, tetapi kalau ikut formula jamak muannas salim, atin ini pun adalah dianggap baris atas. Dia bukan baris atas tapi dia dianggap baris atas. Faham tak tuan-tuan? Kat sini dia teruji sikitlah kita punya kemahiran Tak apa, ikut saja. Yang penting daripada keterangan yang saya bagi ini, tuan-tuan faham, terima, jangan terlalu banyak fikir. Kerana saya dah bagi dah jawapan dia, terima je jawapan saya tu tuan-tuan. Itulah yang betulnya insya-Allah. Saya tak temerang tuan-tuan. Okey. Zalika adalah isim isyarah. Dia isim isyarah ni tuan-tuan, dia termasuk dalam mabni. Maknanya kalau dia mabni, tak payah hairan dia punya baris. Dia dah memang macam tu pun. Dia letaklah dekat mana pun, zalika memang zalika. Dia letaklah dekat tempat yang sepatutnya je baris depan pun dia zalika. Dia letak tempat yang sepatutnya baris atas pun zalika. Di tempat baris bawah pun zalika. Dia tak berubah-ubah sebab dia mabni. Boleh tuan-tuan? So sekarang ni mana khabar innanya? Khabar innanya adalah fi zalika. Tuan-tuan, ini adalah khabar, betul tak? Fungsi jar wa majrur apa dia tuan-tuan? Keterangan. Keterangan tu khabar lah. Khabar tu keterangan lah tuan-tuan. So dekat sini dia menjadi keterangan utama. Fi zalika dekat sini dia adalah khabar. Dia adalah khabarnya. Dia adalah keterangan utamanya. Kalau tak ada fi zalika ni, tidak ada jar wa majrur dekat sini, rangkapnya jadi isim innanya. Isim inna sahaja. Tak ada khabar innanya. Betul tak? So fi zalika dekat sini dia jadi khabar inna dan dia menjadi fungsinya keterangan yang utama. Faham tak ni? Angguklah sikit tuan-tuan. Boleh? Okey, yang terakhir afala yasma'u, yang ni saya rasa tak ada masalah apa pun. Senang je dekat situ. Dia macam dia macam awalam tadi. Lebih kuranglah awalam dengan afala ni lebih kurang tuan-tuan. Tu kalimah apa? Haraf istifham. Fa haraf ataf. La nafi. Yasma'una apa maksudnya?
Isim ke fi'il. So kita namakan ini rangkap fi'il. Tuan-tuan, apakah domirnya? Hum, dan hum itu jadi fa'il. Nah, itu je lah. Maf'ul tak ada, tak apa. Tak payah. Jangan risau. Jangan bersedih, kecewa. Tak payah tuan-tuan. Memang tak ada, dah. Maknanya rangkap fi'il yang kita jumpa ini cukup dengan fi'il dan fa'il sahaja. Maf'ul tak wajib. Boleh setakat ni tuan-tuan? Kita buat latihan sikit perkataan yasma'una ni boleh tak? Okey, sekarang yang kita jumpa yasma'una datang dalam bentuk domir hum. Kembalikan kepada domir huwa. Atas sekali. Buang una dia. Jadi apa? Yasma'u saja. Okey, semua saya sebutkan domir, tuan sambung fi'il ni. Okey tak? Okey, huwa, huma. Okey, kita patah balik. Tuan-tuan sebut fi'il, lepas tu terjemahkan terus. Tuan-tuan sebut yasma'u, dia mendengar. Macam mana tahu dia? Tadi saya sebut huwa, dia lah. Dia mendengar dan kemudian sambung. Lagi sekali, huwa. Sambung terjemahannya. Dia mendengar. Okey, huma. Yasma'ani. Mereka berdua mendengar. Hum. Mereka mendengar. Hiya. Dia perempuan mendengar. Huma. Tasma'ani. Mereka berdua perempuan mendengar. Hunna. Yasma'na. Okey. Lagi sekali hunna. Mereka perempuan mendengar. Anta. Engkau mendengar. Antuma. Kamu berdua mendengar. Antum. Kamu mendengar. Anti. Engkau perempuan mendengar. Antuma. Tasma'ani. Kamu berdua perempuan mendengar. Antunna. Tasma'na. Kamu perempuan mendengar. Ana. Asma'u. Aku mendengar. Nahnu. Nasma'u. Kami mendengar. Itu saja untuk hari ini. Kita pergi kepada istimak. Saya baca. Tuan-tuan tolong dengar betul-betul. Okey, vocab dah ada kan? Okey, kita sambil dengar, sambil faham. Cuba. Saya baca ikut potongan tadi. Ikut potongan. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un. Faham tak? Cuba kali kedua. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un. Boleh? Okey, kali ketiga saya baca dan tuan-tuan pun ikut. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un. Okey, cuba semua baca. 1, 2, 3.
Berapa persen faham? Berapa? Tak berani letak? Sebab banyak sangat. Okey, last terakhir sama-sama dengan saya. Kita sambunglah terus sampai masa kini him, boleh? Berhenti sampai situ. Lepas tu yang kedua tu habiskan terus. Boleh? Kita nafas panjang. 1, 2, 3. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Sadaqallahul azim. Kita bertemu lagi pada Rabu minggu depan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.